je rekod. Posisi ustaz. Boleh. Tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi masabihi zalam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها، اللهم يا من مقاليد الأمور كلها وإليه ترجع الأمور إليها. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi alhamdulillah, sidang penonton dan pendengar ya Allah Ta'ala kasihi, pada petang ni kita berpeluang untuk bersama-sama di dalam satu majlis pengajian secara online. Jadi para penonton dan juga para pendengar, dia akan melihat daripada rumah, bukan daripada masjid lah. Dengan sebab apa yang kita menghadapi pada hari ini iaitu masalah COVID-19 ni. Itu dia. Jadi untuk hamba, untuk petang ni pukul 3 petang ni, hamba pilih kitab yang hamba akan baca, iaitu kitab At-Taqriratu As-Sadidah Fil Masailil Mufidah. Kitab ni dia kitab, boleh kita kata kitab Arab lah dia ni. Itu dia. Yang hamba pilih kitab ni sebab kitab ni di antara hak banyak kita pakai dan guna untuk buat mutalaah. Itu dia. Dan kitab ni hasil daripada tulisan ataupun karangan bagi Syekh, bagi Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Qaf. Dan dia kitab ni hak dia mengaji daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid, dipanggil Habib Zain bin Sumaid lah, salah satu ulama yang tua yang masih lagi ada yang menetap di Madinah. Itu dia. Masa duk mengaji dulu, di antara kitab hak disyur ke beli lah, iaitu kitab ni lah. Sebab kitab ni ya kira kata mudah mudah. Walaupun kita kata nampak tu besarnya kitab ni kan, tapi dengan sebab dia tulis dalam bentuk poin ni jadi besar lah. Supaya setengah-setengah kitab jawi-jawi tu kan, kalau dia tulis dalam bentuk supaya kita Wisyah Afrah tu, kitab tu kalau tulis secara susunan poin lagu ni tu besar juga tu. Nah, kalau kitab Buriyah, kitab Sabilam ke apa tu, kalau tulis dalam bentuk hak jari-jari supaya kitab di hari ni boleh jadi tu 2 jilid ke 3 jilid. Tu dia. Lepas tu
ambo lebih dalam pengajian online ni, ambo lebih suka nak mengajar secara lebih kepada ambil maksud lebih kurang lah. Tapi kita dengan menggunakan kitab lah, bukan dengan secara kita main secara hak dok baca skala tu ia akan bermula so lagu tu. Tu dia supaya tak siwi jadi jemu orang hak jo dengar tu dah, biar dia boleh ambil masalah kurang-kurangnya dah. Harap kata nak pakai kitab tu rasa dah. Tu dia. Lepas tu mula pula dah. Amba baca dengan mula amba dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharah. Tu. Kitab pada nak cara masalah bersuci. Tu dia. Jadi bila hak mula-mula sekali kitab ni kitab apa ni, kitab Taqriratus Sadidah ni, dia mula dengan Kitabut Taharah selalu. Dia tak serupa dengan kitab-kitab hak peseng. Setengah-setengah tu dia start dengan akidah dulu. Moga kitab ni betul-betul atas nama kitab fiqh. Maka dia direct kepada Kitabut Taharah tu. Tu. Kemudian nak masuk kepada tahu tentang takrif taharah pada lughah tu, dia kata berapa? Dia kata ta'rifut taharah lughatannya. Takrif lughah, takrif taharah pada lughahnya. Taharah ni kalau kita terjemah dengan makna kata bersuci lah. Tu dia makna taharah, makna suci. Nah, pada lughahnya apa? An-nazafah wal khulusu minal adnasil hissiyah. Itu dia, suci dan juga bersih daripada kotoran, kotor-kotor ataupun cemar-cemar yang dibangsa kepada hissiyah. Itu dia. Jadi kalau atas nama taharah pada lughah ni, taharah pada lughah ni, asal kata nampak rupa tu bersih sudahlah. Itu dia ni. Asal kata nampak benda tu bersih sudah. Sebab tu dalam mazhab kita Asy-Syafi'i ni, bila nak sebut masalah bersih ni, dia kena kira dengan air tu mutlak lagi. Lepas tu bila cemar pada apa ni, cemar pada hukmi, cemar pada aini. Tu dia ni. Tu dia. Ada orang yang beza kata di antara cuci dengan cemar tu tak serupa. Kalau hak cuci tu cuci pada syarak lah. Kalau hak kita kata hak bukan cuci dengan bersih. Nampak bersih jah dia tu, kemah jah dia tu. Tapi pada syarak tak lepas dia panggil. Kalau atas nama bersih zahir tu, boleh kita letak kata taharah tu yang masuk pada takrif lughah baru. Tu dia ni. Maka dia buat misal kata qat-taharati anil hadasi wal khabasi. Seperti taharah daripada hadah tu dia. Apa ni, dan taharah daripada benda yang keji, wal patu termasuk juga bersih tu, dia kata wal ma'nawiyah, daripada kotor-kotor apa cemar-cemar yang dibangsa kepada maknawiyah. Misal dia apa? Qat-taharati anil amradil qalbiyah, seperti suci daripada penyakit-penyakit yang dibangsa kepada hati. Cuci daripada penyakit-penyakit yang dibangsa kepada hati. Jadi kalau kita faham taharah pada lughah, cuci masalah hati pun dia termasuk nazafah juga. Padahal di dalam masalah hati ni, boleh dikatakan tok fiqh dia tak setuh lah. Dia tak dok kira lah tu. Dia kira zahir je. Fiqh ni dia kira nahnu nahkum bizawahir, sudah. Kami hukum hak zahir je fiqhnya. Supaya dengan dia kata kal ujbi wal kibri wal hasad wal riya, supaya dengan penyakit ujub, kibir, hasad, riak, semua tu ia kira penyakit-penyakit hati. Maka masalah ni dia bercara dalam masalah kitab jawi kita, iaitu kitab bagi penawar hati. Tu dia. Baik. Kemudian masalah taharah pada takrif pada lughahnya, dia tak menepati lagi. Kita tak boleh lawak amal duk situ sebab ia umum doa. Dia luas sangat. Maka hak kita nak tupainya taharah pada syarak.
Kemudian dia kata wa syar'an, dan pada syarak rafu hadasin. Bila sebut kata taharah tu makna apa? Makna rafu hadasin, mengangkatkan akan hadas. Mengangkatkan akan hadas. Bila kita batal air semaya, nah, dengan sebab kata ketuk ke, dengan sebab kata kita ni bersetuh dengan isteri pada mazhab kita, maka tu dia, kita pun ambil air semaya semula, maka raf'ul hadasi terangkatlah oleh hadas tadi. Tu maka dalam keadaan kita ada air semaya, dalam keadaan kita ada air semaya, ataupun dalam keadaan kita selesai mandi wajib, dia panggil kita tu telah dikira sebagai taharah dah. Tu dia, au izalatun najisin, ataupun menghilangkan akan najis, termasuk taharah juga. Tu dia. Cuma beza di dalam masalah rafu hadasi, nak jadi sah taharah tu, dia kena pakai niat. Sama ada dia niat pada air semaya ataupun niat pada mana wajib. Adapun pada masalah izalatun najasin, dia tak kena pakai niat. Direct kepada basuh, walaupun terbasuh dengan sendiri pun tak apa. Orang lain walaupun orang hak basuh tu kafir sekalipun, ia kira taharah juga. Ia kira taharah juga. Tu dia. Supaya apa ni, rafu'u hadas itulah ambil air semaya dengan kita mandi wajib. Kepada mandi wajib. Supaya masalah izalatun najisin, yang kedua masalah taharah dengan izalatun najisin, iaitu supaya dengan kita istinja dengan air, kita basuh berok kecing kita tu lah, kita pakai guna air, tu dia. Ataupun kita basuh baju hok kena najis, kita basuh baju hok kena najis, tu masuk di dalam taharah dia panggil. Di situ dia keluar dua. Kemudian daripada dua tadi dia keluar dua lagi. Mana? Ma fi makna raf'il hadasi. Ma fi makna raf'il hadasi. Dia bukan mengangkatkan akan hadas, tapi dia tu cuma dikira sebagai fi makna raf'il hadas, pada menepati mengangkatkan akan hadas. Sebab kalau nak mengangkatkan akan hadas, dua cara aja, melalui cara kita berwuduk ataupun dengan cara kita mandi wajib. Baik, kalaulah benda, adalah benda hak duduk melekat di tangan kita, dah apa, luka ke gapo, cedera ke, benda-benda hak menghalang daripada kita tu basuh, maka ketika tu bila kita tak basuh dia tu, ia tak kira raf'ul hadasi. Wuduk sahibul darurah supaya dengan orang tu lah, salisil baul tu, orang hak duduk kecing tubik sokma tu, kecing tak boleh nak break, dia panggil duduk kecing sama titik sokma tubik tu, tubik dengan tak khabar kadang-kadang. Tu dia. Supaya juga masalah orang perempuan ni, dalam masalah dia tu, dia panggil dia keputihan. Orang masalah orang perempuan hak datang keputihan, kena hak jenis kuat tu, siapa tak boleh gapo lah dia. Tu dia. Sampai tu Ghalib kata orang jatuh, hak jadi masalah dia nya. Hak jadi masalahnya kecing, dia panggil kecing dedah tu. Kecing hak jadi kecing sul-sul bau lah, kecing hak dia panggil tubik apa-apa tubik tak nak break tu. Dia panggil punah bar ke kana tak tahulah. Supaya orang tino agak dia duk tubik putih sokmo tu, putih hak di dalam kemaluan dia tu tubik luar. Adapun jikalau putih hak duduk terjadi daripada peluh tu tak apa. Tu dia, bukan hak jenis pesen tubik, hak tu pesen ada dah, hak duduk di luar dah. Tu dia. Lepas tu jadi hak cerita masalah ma fi makna hadasi ni, dia tidak mengangkat. Sampai tu ulama dia kata apa? Syekh dia kata, tok guru dia kata, fa innal hadasa
la yartafi'u fihima. Nah, kerana hadas tu tu dia keadaan dia tu berjunuk dan juga batal semaya tu tidak dapat mengangkatlah ia, apa ma fi makna raf'il hadas ini fihima pada kedua-duanya fi raf'i hadasin au fi izalatin najasin. Kita pernah kata ada 3 orang situ amal bila. Hak pertama raf'u hadasi, taharah dengan jalan dengan raf'u hadasi, taharah dengan izalatun najisin. Yang ketiga ma fi makna raf'il hadasi. Yang keempat masuk kita pada ma fi makna izalatin najasah. Tu dia bagi yang pada makna menghilangkan akan najis. Dia nak menghilangkan akan najis ni dia kena pakai air. Hilang hak kita kata semati dah. Hilang hak sungguh, hilang hak habis. Dengan sebab kata bila sebut kata hilang habis ni, hilang hak habis sifat-sifat hak 3 tu. Mana hak kata 3? Hilang pada sifat dia, hilang pada apa? Hilang pada warna, hilang pada rasa dia, barulah tak ada habis. Lepas tu hak dikatakan ma dia tu bukan izalatun najasah, cuma dia duduk pada apa? Ma fi makna izalatin najasah. Supaya dengan misal apa? Kal istinja bil hajari, supaya kita istinja dengan batu. Sebab apa dia kata fa inna asaran najasah baqin, kerana kesan daripada najis tu tetap ada lagi, cuma tak nampak aja. Tu dia, cuma tak nampak saja. Tu cuma kena kalau kita masuk mengaji di bab apa istinja bil hajari tu, ada orang pihak kata selagi ada air tak boleh pakai. Selagi ada air tak boleh pakai batu. Dak. Ya masalah apa ni? Masalah kita istinja dengan batu tu pilihan kita. Harus cuma dari sudut afdal tu molek dengan air lah. Hak molek lagi guna batu apa guna air, hak molek lagi. Tu nanti kita akan bercara di dalam bab dia. Tu yang keempat, taharah pada yang keempat, iaitu dia sebut saat ni apa? Ma fi makna izalatin najasah. Yang kelima, ma ala surati raf'il hadasi. Mana misal dia kata serupa dengan kal agsalil masnunah, serupa dengan mandi yang disunat. Mandi yang disunat. Jadi mandi yang disunat ni dia ni dipanggil sebagai taharah juga. Dia taharah juga. Tapi kita kata taharah tu bukan apa? Tapi di atas rupa saja. Dia tu di atas rupa saja. Di atas rupa mengangkatkan akan hadas. Mandi sunat tu dia tak wajib. Kita sunat ke apa? Bila sebut kata mandi sunat tu, sunat nak pergi kepada jemaah, sunat nak apa? Tu dia sunat tawaf, sunat ke apa lagi? Sunat tu sunat mandi kerana ihram, kerana nak ihram. Banyaklah mandi-mandi ni. Sunat hari raya. Tu dia. Jadi bila kita mandi tu wajib ke tak? Tak wajib. Kalau kita tak mandi pun tak apa. Tapi mana kalau kita mandi, maka dihukumkan sunat. Maka perbuatan mandi kita tu, maka dia masuk di dalam taharah juga. Sebab apa? Walaupun dia tu bukan raf'u hadasi, tapi dia tu dikira sebagai ma ala surati raf'il hadasi. Di atas rupa, di atas bentuk kata dia tu mengangkatkan akan hadas. Tu dia. Sebab dia tu di antara mandi ke tak ada tu. Bila dia mandi dah, dia tak batal dah tu mandi dia tu. Tu dia batal. Dan supaya juga masalah dia panggil wal wudu'i al mujaddad, dia panggil wuduk yang diperbaharui dah. Kita nak ambil wuduk, kita ada wuduk dah. Dia panggil tajdidul wuduk. Kita ada wuduk dah. Dengan sebab kata lama kita tu dah. Ya tak lama pun tak apa.
Dan kita nak ambil pula di samping kita tak membatalkan akan wuduk hak dulu tu. Sampai tu orang nak jadi sah dan dia nak jadi betul-betul di atas raf'il hadasi, bila dia nak ambil wuduk dia kena batal wuduk lama. Tu dia kena batal wuduk lama tu. Kalau dia tak batal, dia akan, kalau dia tak batal wuduk hak dia ambil tu, dia tak dinamaikan akan, dia panggil raf'ul hadasin dak dia tu. Tapi dia masuk di atas ma'ala surati raf'il hadasi. Lagu tu. Patut beza lagu mana? Beza lagu ni, kalau dia batal dulu, sebab kadang-kadang kita syok kata tadi ni batal ke tak wuduk hamba ni. Duk syok tu. Kita pun tak apalah, ambil hak lain pula lah. Kita tak batal wuduk hak dulu, tiba-tiba gi ambil wuduk hak baru tu, teringat kata wuduk hak dulu tu batal, maka wuduk hak baru pun ia mengikuti batal juga. Tu dia. Lagu tu. Tapi kalau kita batal dah hak dulu, nak batal ke mana? Pergilah, kita kata kemaluan kita tu, tempat-tempat hak menjadikan batal wuduk kita, pergi isteri kita. Nak ketuk tu kena jenis pesen tunggu. Tu dia. Jadi hak paling dekat sekalinya pergilah di kemaluan kita tu. Bukan makna pergi depan orang tu dak, pergi tempat hak terlindung sikit kan, kita pergilah. Jadi batal, kau dah nak batal aja pun. Batu mana kalau batal, ambillah kita wuduk. Tu dia, ambillah wuduk kita tu. Jadi bila kita ambil wuduk tadi tu, bereslah lah. Kalau kita ingat batal, kalau kita muka tadi duduk syok kata batal ke tidak, kalau kita ingat kata batal pun batal dah. Muka kita batal diri dah. Jadi dia panggil termasuk ma'ala surati raf'il hadasi, wuduk yang diperbaharui. Tu dia. Sama juga selagi dia panggil ma'ala surati raf'il hadasi, iaitu basuhan yang kedua, wal ghuslati as-saniyati, basuhan yang kedua tu. Sama. Sebab dia basuhan yang kedua tu dia kira kata sunat. Dia tu tidak mengangkatkan akan hadas. Cuma walaupun dia tidak mengangkatkan akan hadas, sebab angkat. Sebab apa kita kata tidak mengangkatkan akan hadas? Sebab hadas dia terangkat dah dengan hak pertama tu. Tu dia. Lepas tu yang kedua ni dia tak jadi dah. Cuma boleh kita kata masuk dia dari dalam nazafah juga. Sebab apa yang masuk dia di dalam masalah an-nazafah? Sebab dia panggil ma'ala surati raf'il hadasi. Tu dah. Basuhan yang kedua, yang ketiga fi ghuslil yad wa ghairiha, pada basuh tangan dan lain daripada tangan lah. Maka dia kata lagi fa innahuma lam yarfa'a kerana kedua-duanya tidak mengangkatlah ia al-hadasa akan hadas. Tu dia. Wa suratuhuma kal ghuslatil ula. Maka rupa dia tu yang dikatakan maafi, rupa tu ke apa? Rupa kedua-duanya tu serupa. Kita basuh hak yang pertama dengan yang kedua tu di atas rupa yang sama je. Cuma bezanya yang pertama tu mengangkatkan akan hadas, tapi yang kedua mengangkat lagu mana? Muka dia terangkat dah. Hadas tu dia mengangkat, dia terangkat dah hadas tadi. Bila diangkat dah hadas tadi tu, yang kedua dia tak jadi terangkat dah. Cuma kita boleh kata ma fi surati tu dia raf'il hadasi. Habis itu. Jadi hak ni kita bahas masalah ta'rif yang dikatakan ta'rif taharah tu lah. Raf'u hadasin au izalatu najasin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Maka ta'rif ni dia kata wa hadza ta'riful Imam An-Nawawi. Ta'rif bagi al-Imam An-Nawawi. Inilah ta'rif. Sebab berbeza dengan ulama, setengah daripada ulama dia mentakrifkan ataupun mendefinisikan taharah tu dengan ta'rif yang lain. Jadi dengan sebab kata kita Imam Nawawi ni dia panggil
di antara dia panggil imam hak besar kita di dalam apa ni mazhab al-Imam Syafi'i ni. Tu dia imam Syafi'i kita ni. Habis itu. Ada soal lagi yang ke-6. Tu dia ada soal lagi. Dia kata apa? Kalau kita bilang kan raf'u hadasi wa asah besarnya raf'u hadasi dan juga izalatun najasah. Maka tiap-tiap raf'u hadasi dan izalan najasah tu ada ma fi ma'nahuma yang ataupun ala suratihima. So lagi hak tak sebut dia panggil apa dia? Ma'ala yang kena ma'ala surati izalatin najasah. Bagi yang di atas rupa izalatun najasah. Dia bukan izalatun najasah, tapi di atas rupa saja. Serupa dengan izalatun najasah. Mana? Kal ghuslatis saniyah. Serupa dengan basuh yang pertama, yang kedua. Nah, yang najis ni kan dia tak syarat niat. Lepas tu yang kedua kena air tu mengalir. Tu dia. Sekali pun tak apa dah. Sekali pun tak apa dah. Nak isyarat kata mengalir air je. Maka lepas daripada mengalir air tadi tu tak ada tinggal dah bekas-bekas sel dia tu, tak tinggal berapa dah. Hajalah dah tu. Lepas tu hak kita basuh yang kedua tu dia tidak menghilangkan najis. Tapi walaupun tidak menghilangkan najis, tetap dikira sebagai nazafah. Sebab apa? Yang kita kata dia tetap di atas nazafah, sebab dia panggil ma'ala surati izalatin najasah. Sebab sunat ke basuh sampai 3 kali. Dia kalau ghuslati saniyati wasalisati fi izalatin najasah. Dia kata fa innahuma, kerana kedua-duanya itu tu. Itu dia basuh yang kedua dan yang ketiga tu lam tuzilan najasah, tidak menghilanglah ia akan najasah. Wa suratuhuma, padahal bermula rupa kedua-duanya kalau ghuslatil ula, serupa dengan basuh yang pertama. Maka basuh yang pertama itulah dikatakan izalatun najasah tu. Faham ke tak tu? Mungkin nak, kalau hak tak faham nak tanya payah dah lah. Habis itu nah. Ya, kalau ada soalan-soalan hak demo duk iskal lah, duk lekat-lekat bukan apa tu kan, dia boleh hantar kepada masjid tupak kita ni tu untuk nak dijawab. Mungkin kalau kita diberi peluang kali yang kedua, kita akan berhadapan dengan sesi soal jawab lah. Soalan-soalan hak dia mau nak suruh kita jawab tu. Kadang-kadang orang ni kan, orang hak dia tak tahu ni, siapa ketuk batas kedok dia tanya nak ayat tu nak ayat kata siapa setara tu dia mau tanya nak kan dia tak tahu sungguh, dia tak biasa ambil air semaya kan. Belum pada ni tak ada kira bila ketuk kat tak kira batas kedok lah. Bos tak semaya ni setengah orang tino ingat isteri dia, ingat kata tak batas macam-macam. Tu dia hak biasa kita berjumpanya darah tangan tu batal puasa. Darah tangan batal puasa. Dia kata tu darah batal. Dia kata duk teriak batal puasa. Dia kata ki darah tangan. Dia tak faham kata darah kok mana. Darah kok kemaluan dia nu kok retina nu baru batal. Bukan ada darah tangan, tak ada gapo. Tu dia. Habis itu. Lepas tu kita lagi dia panggil masuk lagi pada maqasidut taharah. Dia panggil maqasid. Maqasid taharah ni ke apa? Ataupun kita kata iskaluha tu. Ada 4 semua maqasid taharah. Bila sebut kata maqasidut taharah, mana 4? Al-arba'ah, al-wudu, ghuslu, tayammum, izalatun najasah. Tu 4 ni dia panggil hak duk cara di dalam bab fiqh. Sebut kata bab taharah, ia tidak akan lepas cara masalah wudu, ghusl, basuh. Ghuslu tu makna mandi bukan basuh.
Kalau ghuslu tu basuh, kalau ghuslu mandi. Mandi wajib itulah. Tayamum izalatun najasah. Pak ni. Hodok cara. Nah. Tu dia. Lepas tu kita pergi lagi kepada wasailut taharah. Kita ni kalau kita nak bersuci, dia kena ada wasail dia. Gapo dia wasail? Dia kata al-asya'ul lati yutatahharu biha, iaitu perkara ataupun alat yang dibuat bersuci dengan dia. Gapo dia? Nah, hak kita buat bersuci dengan dia. Maka dia kata arba'ah, ada 4. Di dalam masalah nak nak menyelesaikan masalah taharah ni, nak jadi kita tu di atas orang yang bertaharah, maka dia ada kena ada 4. Mana 4 perkara tu? Yang pertama air. Tu dia nah. Air ni tapi syarat bila nak kepada dia kata iza kana tahura, bila adalah air itu air hak tahura dengan makna suci lagi menyuci. Nah, ataupun dia panggil air mutlaqan. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau tak ada air, kita nak mengangkatkan akan hadas. Air tak ada, lagu mana? Kita boleh pakai turab, dia panggil tanah. Nah, yang kedua at-turab, tanah. Boleh kita pakai. Tu dia. Nah, iza kana tahiran, tapi syarat kata tanah tu mesti suci, tahuran lagi pula menyuci. Kemudian khalisan lahu gubaran. Yang khalis lah baginya, mana dia tu yang khalis bagi dia tu dia panggil hak dia tu semata baginya debu saja. Nah, khalisan lahu gubarun. Tu habis itu. Tu kita duk cara mazhab kita. Nah, tak sedap kira lah mazhab orang tu. Mungkin kita tak mengaji. Dia mau doa kata nak kapal terbang khabar-khabar gah tangan kod dia kapal terbang tu ambil tayamum. Ikut demo tu tak tahu kita. Nah, kita tak ngaji pasal tu. Tu dia nah. Pak dia tak boleh pakai kadang-kadang nak pakai ikut tu dia kena ngaji molek. Nah, alik demo tu. Dia kena ada syarat dia, dia kena ada rukun dia. Bukan pasal pakai jenis pasal buat. Nah, molek kita tanya sepatah we molek kan. Kau dah nak mengaji lagu tu hak demo reti raya tu demo dah raya. Ya tak syarat kata kita kena mengaji ni, kena duduk, kena baca duduk menghadap kita tu, dia panggil cara hak lebih baik sekali. Kau dah nak lepas hak wajib tu kita duduk atas kereta, duduk bertanya masalah semaya puasa mau lepas. Nah, cuma dia panggil ngaji nak jadi betalian ni, ya nak jadi kukuh dia panggil, dia kena pakai kitab dia panggil. Nah, habis itu. Kemudian ada juga dipanggil, ada yang ketiga masa adabir dia panggil, alat untuk nak menyamuk supaya dengan apa, tahik burung ni. Tahik burung tu dia najis tapi boleh buat bersuci juga. Tu dia supaya dengan tawah ni. Tawah ke tawah? Tawah tu di Mekah ni. Yang duk tukar ni. Tu dia. Dia kata iza kana hirifan, apabila adalah iaitu tajir. Tu dia nah. Dia panggil apa? Tajir. Dia tajir. Tak buang pati tu kan? Dia tajir tu. Nah. Dia bukan pasal tajir pisang lagu tu. Supaya warna tu lah dia panggil tajir warna. Dia mana kata dengan dia tu boleh menghilangkan benda lain. Sampai dia kata idza kana hirifan yanzi'ul fadalati anil jildi, menghilangkan akan tahi daripada kulit tu. Kulit ni kan, kulit masalah samuk dia panggil, kita panggil samuk lah di sisi kita ni. Dia panggil alat samuk tu. Dia panggil tahi burung, dia baru panggil tawah ke apa tak kira lah. Benda atas kata asid ke tak kira lah. Guna asid ke apa tak kira lah ni. Ya hilang tak? Kalau dia tajir atas nama tajir tu tak lagi setara mana yang menghilang tu. Yang menghilang setara total dia panggil. Dia kita tak tahulah tu. Kalau ahli khibrah kata lagu mana. Kata jalan
supaya kata tak burung ni demo ngaku belaka. Oh nah. Tu dia. Kulit-kulit ni dah. Kulit-kulit binatang ni hak sembelih tu tak apalah. Hak kita sembelih tu tak apalah. Kita nak makan belulang dia, nak pakai, nak makan tak apa lagi. Nak pakai sama-sama telur yang boleh. Tu dia. Kulit hak tak sembelih ni supaya ngolah tu. Supaya rima tu. Jadi bila tak sebab kulit buaya lah, kita kata kulit buaya tu nak pakai hal kalau kita tak boleh. Jadi rupa-rupanya hak najis tu lemak dia, yang najisnya lemak dia tu. Pas lemak dia tu memang tidak akan tertangga, ia tidak akan terbuai dah. Sampai tu kalau belulang lembu kan, orang zaman hari tu bila dia sembelih lembu, dia belulang tu yang kita dapat di dinding tu tempat rak padi tu. Nah, kadang-kadang nak makan sup, dia pergi kat belulang tu, dia basuh cuci lah, banyak masak. Bila dia masak, lemak tu kan duk bangsuk lagi. Tapi kalau kita samuk, dia tak ada dah. Tu tak apa lagi, dia kira halal. Hak tu tak apa lagi, dia kira kata halal. Tu dia. Kalau tak halal, samuk. Samuk tu tanda kata dia tu jadi molek, dia panggil sempurna ataupun dia panggil wali sah, boleh makannya. Bila kita samuk tak tahu, boleh kadang-kadang tak sah, tak jadi samuk tapi tak sapa step dia tu. Dia kena kata bila dia duk kena air, dia bekak tak bau busuk. Tu mana jadi tu. Kalau dia bekak duk bau busuk lagi, maknanya busuk secara busuk hak bangkai tu lah. Nah, busuk hak bangkai tu. Kalau kau dah kata dia tu bau biasa-biasa tu tak apalah. Bukan tak si bau hak lemak dia tu. Dia tak si. Kalau hilang tak ada gapo kan. Dia tak bau gapo semua. Sebab tali pinggang itulah. Sebab tali pinggang kulit gapo tu kan. Tu. Habis itu. Dia bukan pesen samuk dengan 7 kali tu dak. Dia samuk pesen lagu ni kalau kita duk jumpa ular, kulit ular duk dah tahi. Kita ambil tu siap dah kita sirai air lah, tak apa. Dia tak ada kata syarak mesti orang Islam tu buat, dia tak ada kena niat dah. Tu supaya dengan kulit tu kan, kulit buaya tu dia ada lah ni, dia ada meseng kan, dia meseng dia buat lemak dia tu, sebab lemak dia pakai lagi buat benda-benda lain lagi. Nah, lemak supaya kulit babi tu. Tapi kulit babi tak boleh pakai lah walaupun kita samuk. Tapi nak ayat proses dia nak menjadi kulit tu, dia buat habis lemak dulu. Tu dia. Dia kulit babi tu, dia kata kalau kita tanya, kalau kita samuk 10 kali ke, tak boleh lah. Dia tu supaya hukum tahik. Tahik tu kalau kita basuh pun, dia tak boleh guna. Dia setara tu lah dia ni. Tak kata? Habis itu. Jadi nanti akan berjumpa di bak dia lah. Bak samuk ni, dia tak jauh kali ni. Jadi hak perkara ni selaginya hajarul istinjai, batu di antara dia panggil wasailut taharah, alat untuk kita nak buat guna bersucinya batu. Tapi ingat molek syarak pula, iza kana qalian, dia kata bila batu tu konek, bukan batu konek. Konek tu mana kesak. Nah, khasak dia panggil dah. Dia tak silicing. Tu dia syarat dia kena konek. Nah, kena kasak. Hak jenis tak kasak tu pun buluh dia tak kasak. Tak leh nah. Tu dia. Pasti dia kena jami dan dia bukan cair, nah. Lagi pula kena tahiran, jangan hak benda hak guna dah. Lagi pula dia kata syarat nak guna batu tu nak menjadi sah, kata dia tu boleh guna ghairal muhtaram, tiada mana benda hak bukan benda yang dihormati. Jangan benda tu hak dihormati. Mana kita supaya roti roti kerah, roti tu kita tak ada roti sepuluh negara Arab. Kalau kita duduk di negara Arab ya kerah, roti je kena angin ya kerah, dia tak liuk dah danung, kita jadi liuk. Kita kalau lembek sini danung kau kerah tak kerah tu boleh pekor orang kena kepala sakit. Roti jang.
Supaya tu supaya tu kayak dia panggil roti bakar tu dia panggil dah. Roti jong pun dia keras luar. Ni dia keras dulu dia buat hak makan dengan air susu dengan air pagi-pagi tu. Tu dia. Jadi hak tu lah muhtaram lah dia tu sebab dia makan ni. Makan ni jin ke tak kira ni. Makan ni jin ke tulang. Ulama kata melainkan roti hak hang dah. Maknanya hak tidak layak untuk nak dimakan. Tu lain. Tu dia ni. Payah tak ada kena. Ni, kalau kita pergi ke hutan mana nak kecing ke apa boleh Lesek-lesek kat batas waktu tu kita ke jatuh ni. Daun tengoklah khasak balik ke daun kita dia tak khasak. Daun hak ni khasak sikit. Khasak dah. Kalau khasak boleh. Kalau khasak lah isyarat dah tu. Muka ada belakang dah khasak, jamek, tahir, ghairu muhtaram. Nah. Kalau tisu tu kita kepau jadi stokor tu nah. Kepau jadi stokor tu. Tu dia nah. Itulah dia panggil wasailu at-taharah nah. Depak semua. Sebelum kita masuk cara berair nah. Nanti insya-Allah kalau masuk cara berair. Jadi setakat itulah dulu nah. Setakat itulah dulu. Dan kemudian babul ma'i nah. Sekata dah. Tak siapa ni 40 minit dah kita ni. Tak apa. Dah. Baik dah. Jadi sebelum tu andai kata hak mengajar saat ni ada tak kena dah. Silap salah. Orang dengar kita pula orang aling. Maka ya wajib dah kalau ada peluang tu dia kena tegur kita lah. Dia kena tegur kita dah. Kalau dia tak tegur kita, salah kita ni dia bawa semua. Sebab bila kita live ni orang sebutin Malaysia bahkan dunia boleh tengok kita. Tu dia dah. Jadi kita pun murajaah dua-duanya dah. Takutnya ada salah. Sekiranya ada tu kan memintalah para pendengar ni dia boleh hubungi kita ni. Jangan bila tak kena gak awak masuk Facebook viral kata ngajar tak kena jahil. Jadi tak kena dengan cara gitu ni. Tu dia nampak bodoh tu nampak dia panggil dia kena jadi kena cara cerdik dia panggil kalau ada lah. Lepas tu doa lah kamu hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulihil karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa zakaru. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.